Salam sejahtera, kami dari kumpulan di hari ini ingin membincangkan tajuk aplikasi temu janji atas talian terhadap kalangan remaja. Nama saya Nurjuni dan saya akan menerangkan latar belakang bagi tajuk ini. Teknologi seperti telefon pintar dan penggunaan internet telah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita kerana ia membantu kita menjalinkan hubungan antara satu sama lain. Aplikasi seperti Facebook atau WhatsApp adalah contoh aplikasi berhubung dan didapati bahawa aplikasi temu janji atas talian juga menjadi satu trend bagi pengguna internet. Contoh bagi aplikasi temu janji atas talian adalah Bumble, Tinder dan Hinge. Menurut kajian yang dijalankan oleh firm B2B International dan Casper Skylab, didapati bahawa terdapat seorang pengguna aplikasi temu janji atas talian daripada 3 orang. Situasi tersebut membuktikan bahawa aplikasi temu janji atas talian telah menjadi satu trend yang terhangat ataupun terkini dalam kalangan remaja. Oleh itu, fokus utama hari ini adalah membincangkan hubungan antara aplikasi ini dengan kalangan remaja. Seterusnya, jom kita tengok sebab-sebab atau punca-punca kalangan remaja menggunakan aplikasi temu janji atas talian. Kami mengambil sumber dari CasperSky.com dan jada data ini menunjukkan berbagai faktor-faktor menemu janji atas talian. Kita boleh mendapati faktor-faktor utamanya adalah untuk hiburan. Ini boleh dijelaskan bahawa kalangan remaja bukan sahaja menggunakan Facebook, Instagram ataupun YouTube untuk menghabiskan masa lapang mereka. Tetapi aplikasi temu janji atas talian juga merupakan salah satu pilihan mereka. Faktor yang seterusnya adalah mencari kawan baru, meluangkan masa dengan orang yang berminat ataupun mencari pasangan berkahwin ataupun teman. Faktor-faktor tersebut adalah sama dengan objektif-objektif aplikasi ini diciptakan untuk menggunakan orang yang memiliki minat atau hobi yang dekat. Mereka boleh menukar pandangan antara satu sama lain dan secara tidak langsungnya menjaringkan hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Syauqi bin Jamaluddin daripada kumpulan D. Okey, hubungan antara manusia dan agama. Hubungan antara manusia dan agama perlu dititikberatkan kerana ianya akan memberikan kesan yang positif atau negatif dalam kehidupan seharian seseorang individu itu sendiri. Setiap agama mementingkan hubungan persaudaraan sesama manusia kerana ianya adalah salah satu kehidupan sosial antara manusia yang dapat dikekalkan dari generasi ke generasi untuk menjalani kehidupan yang normal dan aman. Oleh itu, aplikasi temu janji secara atas talian juga turut menyumbang dari segi hubungan sosial antara manusia dan ianya juga mempunyai keburukan apabila ditekankan aspek agama jika disalahgunakan ke jalan yang buruk. Okey. Aplikasi temu janji secara atas talian telah memberi impak dari sudut positif dan negatif antara manusia dan agama di mana ianya dapat dibentangkan seperti yang berikut. Okey, daripada sudut positif, yang pertama adalah tidak mengganggu pekerjaan seharian. Okey, aplikasi temu janji secara atas talian memberi ruang akses di mana-mana sahaja tanpa mengira tempat atau masa. Ia sangat sesuai kepada sesiapa yang terlalu mengejar masa dan kesibukan dalam kehidupan seharian di mana ia dapat diakses apabila dalam keadaan yang sesuai. Hal ini kerana kesibukan adalah menjadi salah satu faktor yang utama bagi kaum lelaki dan wanita untuk lambat bertemu jodoh. Dari segi agama, jodoh adalah amat penting kerana ianya adalah pelengkap hidup seseorang individu dalam membimbing atau dibimbing ke arah kebaikan secara berpasangan. Seterusnya adalah sebagai medium komunikasi. Aplikasi ini juga turut menjadi antara medium yang baik untuk berkomunikasi apabila seseorang individu itu bersifat introvert, di mana ianya tidak memerlukan perjumpaan secara bersemuka untuk bersembang. Seterusnya adalah tidak perlu keluar rumah. Hal ini kerana aplikasi ini diwujudkan dalam medium online di mana ianya dapat diakses melalui telefon bimbit dan gadget lain yang dapat digunakan di mana-mana sahaja. Jadi malas dan sibuk tidak lagi menjadi alasan untuk seseorang individu itu mencari pasangan hidup. Batas antara manusia juga turut dipelihara oleh kerana tidak berjumpa secara fizikal. Aplikasi ini juga turut membantu memberi banyak pilihan pasangan dan ia dapat dipilih untuk mula berkenalan oleh individu itu sendiri. Jadi ianya dapat membantu kita untuk memudahkan berkenalan dengan lebih akrab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarul Alfan bin Muhammad Jasman dan hari ini saya akan berbincangkan tentang kepentingan sistem nilai dan etika. Setiap agama amat mementingkan nilai dan etika dalam semua perkara, termasuklah semasa penggunaan aplikasi online dating. Semasa menggunakan aplikasi ini, sebagai seorang pengguna dan khususnya sebagai seorang remaja, kita perlulah berbudi bahasa dan menggunakan tutur kata yang baik sebagai cerminan diri dan bagi mengelakkan hubungan menjadi renggang. Yang kedua, kita mestilah jujur dan tidak perlu memasukkan identiti diri seperti jantina, umur dan seumpama dengannya, dan ia akan membantu kita memperoleh kepercayaan antara satu sama lain. Dan yang terakhir, kita mestilah bersikap rasional dan tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Sebagai contoh, pengguna mestilah mengawal emosi dan dengan sebaik-baiknya agar hubungan tidak berlaku pergaduhan dan juga konflik. Dan sebagai seorang remaja, untuk mengawal emosi itu bukan mudah. Tetapi untuk menerima impak yang positif daripada perkara ini, kita perlu melakukan sesuatu perubahan. Tanpa mementingkan nilai dan etika, ia akan memberikan kesan negatif kepada pengguna. Untuk bahagian ini, saya akan membincangkan kesan jika kepentingan ini diabaikan. Kesan yang pertama adalah kesan gangguan seksual. Hal ini berlaku apabila seorang menggunakan aplikasi ini dengan niat yang tidak betul dengan tujuan keseronokan seksual mereka semata-mata. Gangguan seksual ini merupakan salah satu masalah yang amat ketara boleh kita lihat pada hari ini, terutama dalam golongan remaja. Dan yang kedua adalah ia akan membawa kepada pemalsuan identiti oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari pengguna yang lain. Sebagai contoh, penipuan keuangan. Mereka akan menggunakan tipu dan helah seperti menelefon atau menghantar mesej untuk mendapatkan manfaat daripada pengguna yang lain. Seperti memberitahu mereka bahawa mereka mempunyai hutang ataupun bayaran yang belum dilansaikan. Dan yang terakhir, bagi pasangan yang sudah berkahwin atau remaja yang sudah berkahwin, ia akan membuka ruang untuk curang. Ini kerana kita akan mengenal pasangan yang baru ataupun orang yang baru dalam aplikasi ini, dan ia akan membawa kepada keretakan rumah tangga. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Apabila aplikasi online dating mula diperkenalkan, kebanyakan pengguna benar-benar ikhlas mengenai niat mereka untuk menjalin hubungan dengan seorang dan mencari seorang jatuh cinta dengan talian, terutamanya pada era COVID-19 sekarang. Temu janji dalam talian telah memudahkan orang mencari seorang yang lebih selesai berpenting dengan mereka yang telah jumpa dalam kenangan sosial mereka. Di samping itu, betapa banyak penggunaan aplikasi ini mendapatkan kecederaan daripada menggunakan dating dalam talian ini. Aplikasi dating online telah mewujudkan peluang untuk para remaja menambah teman baik dan baru dan meluaskan jangkauan pertemanan. Remaja akan mendapatkan hubungan sosial yang lebih luas, memperkenalkan teman yang mempunyai hobi yang sama, berpotensi membawa manfaat positif semisal pekerjaan atau hubungan baik dengan penggunaan aplikasi ini. Aplikasi online dating ini dapat menghemat waktu, kos dan tenaga remaja, terutamanya remaja yang sangat sibuk dengan pekerjaan dan menjalankan segala aktiviti sendiri. Pengguna tetap dapat menjalankan aktiviti persendirian dengan baik kerana penggunaannya tidak akan menggunakan waktu dan tenaga secara berlebihan kerana semua aktiviti akan dijalankan dalam talian dengan komputer dan telefon pintar. Remaja-remaja dapat memiliki pasangan yang sesuai dengan kriteria yang ditambahkan dengan penggunaan aplikasi online dating. Informasi dan perincian peribadi pengguna telah muat naik di dalam aplikasi atau laman web. Semua maklumat peribadi boleh didapatkan dalam aplikasi untuk memudahkan pengguna memiliki calon yang sesuai. Pemalsu status perkahwinan dan pemalsu informasi seperti foto, biodata serta alamat yang dicantumkan merupakan masalah yang diwujudkan oleh aplikasi online dating ini. Pengguna tidak akan tahu identiti sebenarnya dari orang yang diajak bicara lewat online.
Ini akibatkan penggunaan menggobrol dengan orang yang sebenarnya berniat jahat. Itu terdapat juga kes jenayah melalui penggunaan aplikasi online dating. Hal ini demikian kerana segala informasi dan perincian peribadi semua pengguna boleh didapati daripada laman web atau aplikasi online dating ini dengan mudah. Maklumat peribadi ini akan memanfaatkan penjenayah dan untuk hal-hal yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, pengguna dan remaja akan berpeluang menjadi korban kes jenayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Adha bin Shani Jizal. Saya akan menceritakan tentang kesimpulan tentang tajuk kami iaitu penggunaan aplikasi temujanji terhadap remaja. Kesimpulannya, penggunaan aplikasi temujanji terhadap remaja mempunyai kebaikan dan keburukan. Terdapat banyak kebaikan yang telah disenaraikan sekiranya aplikasi ini digunakan dengan baik. Lagi-lagi pada era pandemik yang kian mencabar. Kebanyakannya duduk di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. So saya rasa pendapat saya yang aplikasi temu janji ini adalah salah satu inisiatif terbaik untuk orang-orang yang ingin mencari jodoh, sebab susah untuk nak kenal antara satu sama lain dengan cara tradisional seperti dahulu. So saya rasa ini adalah salah satu cara inisiatif yang terbaik. Okey, oleh itu berakhirlah sudah perbincangan kami tentang aplikasi temu janji terhadap remaja pada zaman sekarang ini. So apa yang saya boleh katakan bahawa tidak kisahlah aplikasi itu secanggih mana, sebaik mana, seburuk mana, sekiranya mereka mempunyai niat yang buruk atau yang baik, itu yang akan menentukan kesan kepada diri mereka. Sekiranya mereka memilih jalan yang baik untuk menggunakan aplikasi tersebut, maka dapatlah baik. Sekiranya mereka memilih untuk menyalahgunakan aplikasi tersebut, keburukanlah mereka akan berdapat. Oleh itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.